Ketika terbuka hari, cahaya yang cerah menerangi hatimu, mulus terbias di wajah. Kau sambut dengan redha hadirnya hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, wa ya Habibullah wa ya Khalilullah. Ashhadu annaka Rasulullah, annaka qad ballaghta risalah wa adaita al-amanah wa nasahta al-ummah. إن أريد إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan pada setiap diri dan jiwa itu hendaklah melihat kepada dirinya apakah persiapan dan persediaan dan bekalan yang telah dilakukan untuk hari besok dan hari kiamat. Dan taklah kamu bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah amat memerhatikan atas setiap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Yang saya muliakan sahibul muhtaram, kursi majlis yang berbahagia, rakyat Puan Ismail bin Idris selaku General Manager Perusahaan Besar Yayasan Selama, perusahaan Yayasan Selama, pegawai dan seluruh warga kerja Yayasan Selangor yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah pada petang yang mulia ini dapat kita berada berkumpul di dewan ini bagi meraihkan satu program yang dianjurkan pihak yayasan dengan ucapan yang telah diberikan tadi oleh berbahagia pengurus besar, dan kita mengambil sedikit masa lagi sebelum waktu berbuka sebagai satu santapan rohani yang kita dengarkan dan kita teliti apa yang sepatutnya kita ambil dan kita raih daripada pengisian Ramadan, bulan yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Telah dibacakan oleh berbahagia Tuan Ismail Idris tadi, itu bulan Al-Quran ini padanya diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Intinya bulan yang kita nak kena tengok, jengah ya, apa yang ada di dalam Quran sedikit sebanyak nak menyentuh jiwa dan hati kita, tuan-tuan. Supaya kita lebih bertanggungjawab dengan diri kita sebagai seorang Muslim. So bila kita tanya, everybody akan berkata, yes, I'm Muslim, I'm Mu'min, I'm Mu'min, I'm Muslim. Tapi apakah kita faham maksud bila mana kita berada di dalam Islam? Mada ya'ni intiba'il Islam umpamanya? Apa artinya kita mengenal Islam? Apa maksudnya kita berada di dalam Islam? So ini isunya, persoalannya. Sebab kalau sekiranya Ramadan yang kita berada pada saat dan waktu ini tidak memberi kesan di dalam kehidupan kita, dalam arti kata, dalam maksud kata kesan kepada akhirat, maka orang yang begini maksudnya dia tidak mengambil peluang, opportunities, saat yang paling berharga. So
Kalau disebut time is gold, masa itu emas, maka Ramadan ini disebut Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Orang yang tak mengambil manfaat faedah yang banyak di dalam bulan Ramadan, di golongan yang cukup khasir, yakni golongan yang rugi. Kenapa? Kerana rahmat Ramadan ini bukan hanya untuk orang hidup, tetapi rahmatnya Ramadan ini juga terkesan kepada roh-roh, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Mereka dibebaskan oleh Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan khususnya daripada azab siksaan kubur. Maka kita pula yang hidup tak mengambil masa bulan Ramadan ini untuk melipat gandakan amalan. Yang ni kita rugi. Mana nak dapat di dalam bulan-bulan lain satu perkara sunat Allah gandakan pahalanya dengan memberi pahala wajib seperti mana perkara wajib yang kita buat di luar bulan Ramadan. Mana nak dapat di dalam bulan lain seperti mana Nabi sebut satu perkara wajib gandaan pahalanya 70 daripada perkara wajib yang dibuat di luar bulan Ramadan. Ini yang kita hadir pada petang ni. Bukan sekadar nak dengar pengumuman tadi bonus kan. Bonus itu satu hal lah. Dah diumum dah pun kan. Pengumuman So dah settle dah. Dah pakai tepuk tangan ya kan. Lepas ni kita pakai shake hand dengan GM kita lah kan. Congratulations dan congrats. Kita bagi tahu pada GM kita kenapa bersponsor tadi di peringkat yang lebih atas lagi untuk memberi macam-macam apa dia insentif dan seumpama dengan dia. So apa yang kita sedang berada pada saat ini ialah waktu bagi orang-orang yang beriman. Mereka cukup menghargai, appreciate ya, setiap saat, setiap minit, setiap jam, hari yang ada di dalam bulan Ramadan. So yang berlalu itu sebagai sejarah. Hari ini dah masuk berapa hari berpuasa lah? 18. Cuba kita 18 12. Kita pejam celik pejam celik dah 12 dah. Tu kalau pejam celik. Kalau pejam tak celik, tinggal kita tak sempat nak raya tuan. Bonus pun sayonara. Walaupun 2 bulan gaji ke 3 bulan gaji ke, tak dapat dia nak nolong. Sebab kita bila masa anytime, anywhere, any place, di mana kita tak tahu nyawa ajal kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaabah Bidwanita Datuk Syarifah ini nampak. Kalau tidak Ramadan ni kan, yalah lagu dia mungkin akan dikumandangkan sikit lagi. Yang lagu Yayadan, carilah ketenangan dalam diri sendiri, munajat di sepertiga malam. Kan, pelaki nyanyi tak sedap lagu tu. Kena orang perempuan juga, kena jangan tak apa juga. Itu antara lagu yang selalu kita dengar setiap malam kali datang Ramadan. Itulah lagu Yayadan, Rabbul Alamin Awalul Kalam. Itu. So bila dah tak ada, kita teringat penyanyi tu, penyanyi yang tersohor, walaupun hebat macam mana pun, nampak ada umurnya 61 years old, 61 umur dia. Itulah Nabi kata baina apa dia, Nabi kata amal ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku lebih kurang 60 hingga 70 ya. Panjang pun antara 60 70 ataupun kurang lagi daripada itu. Baru ni sebelum Ramadan, sahabat kita yang dikenali sebagai ulama muda, qari, ustaz Presiden, sebagai imam, selaku imam besar Masjid Insya Allah. Baru lagi masuk 40, belum lagi 40, 39 tahun 9 bulan. Sama sebaya dengan saya tahun 74. My age 40 years old, I tell you I'm still young and I feel young. Lebih kurang usianya. So 40 tahun Allah Subhanahu Wa Taala tetap takdirkan semua kita ni ada period, tempoh kehidupan. Satu lagi kalau uzur disebut period. Tulen ya. Orang perempuan yang period tak boleh puasa kan. So period yang disebut itu jaga hayat tempoh yang Allah beri untuk kita hidup. Maka setiap orang kena fikirkan what is your preparation as yourself. Baik diri saya ditonton, renung dan tenung. Apa yang telah kita buat yang dah berlalu, apa yang sedang kita buat, yang ni waktu kita. So akan datang esok
belum tentu. Esok belum tentu. Walaupun kita boleh kata tomorrow never die, but you must die. Ini dah semua. Kita boleh kata betul besok kita mati. Sebab kita boleh kata sebab aku hari ini sihat lagi, awal afiat. Asma pun tidak, lemah jantung pun tidak, buah pinggang pun tidak. Kan? Kira okey, ya. Kalau Allah nak takdirkan nyawa tu nak habis-habis juga tuan-tuan. Sahabat saya baru belum sampai bulan Rejab. Tak ada pun sesak nafas je. Sesak nafas kemudian tumbang meninggal umur 40 tahun. Nampak? Cerita nak mati ni senang, Allah nak ambil. Maka kita kena fikir, kalau mati tu senang, tapi bila mana kita nak berada di alam barzakh, so kita hidup ni sekejap sebentar, kita kena ziarah barzakh. Dalam waktu kita seronok dengan macam-macam ni, ini dah masuk dah ni, ya, macam-macam dah. Dia perlu injek dah, dia ambil jarum dah dengan macam-macam promotion raya dah, ya. Lagu raya belum lagi kan. Sekali lagi tengok lah, ya. Ini pun dah menggeletar Parkinson dah. Listener, pendengar-pendengar, bila abang DJ, kakak DJ, adik DJ yang tak memutarkan lagi lagu raya, mula nak ngamuk lagi, nampak? Semua dah pakat tunggu lagu raya, kan? Mana ada lagu raya ni? Semua orang yang mati dah. Habis dah sejibing, semua bangun balik, kan? Sudiman bangun balik, Tasdiq Raya Hamid bangun balik, Salomah bangun balik. Semua bangun balik ni, cerita nak raya ni. Kalau tak ada lagu raya, tak ada namanya raya, kan? So kalau kita nak raya juga, waktu Ramadan belum habis, itu namanya hantu raya. Itu sebenarnya. Saya nak bagi tahu awal siang-siang lagi, ya. Apa faedah kita sambut raya yang awal Ramadan lagi kita tak peduli tentang kelebihan Ramadan? Apa fadilat Ramadan? Maka sikit orang tak reti, ramai orang tak tahu apa benda fadilat Ramadan. Kalau sekiranya diambil Ramadan itu di awal saja, itu budaya adat. So kita telah membudayakan suatu adat. Sepatutnya kita membudayakan sesuatu yang disebut perkara ibadat. Baru jadi. Membudayakan bermakna every year, setiap tahun. So bila kehadiran Ramadan, awal, pertengahan dan akhir Ramadan, kita nampak, so kita masih lagi stamina yang cukup tinggi. Bahkan awal Ramadan ni kita ibaratkan contoh macam warming up. So kita warm up. Sebab kita nak menuju ke akhir Ramadan. Nabi sebut dalam hadis sahih Bukhari, Nabi kata taharraw lailatul qadri fil witri min al-ashr wa akhir min Ramadan. Apa sebab dirahsiakan malam al-qadar? Tak ada siapa pun yang boleh tahu, ya, malam al-qadar itu cuma disebut ada petunjuk-petunjuk petanda-petandanya. Maka itu bukan petunjuk petanda yang lazim. Allah merahsiakan agar hamba-Nya sentiasa bergiat, supaya sentiasa beraktiviti dengan aktiviti amalan-amalan yang soleh. So umpama falsafahnya orang yang beriman sebelum datangnya Ramadan, maka mereka sudah melipat gandakan amalan yang soleh. Mereka sudah melipat gandakan amalan yang soleh, maka di sininya ada pertambahan keimanan. Okay, beza yang kedua, ambil orang yang munafik. Munafik mereka bila masuk Ramadan, maka sebelum masuk Ramadan mereka melipat gandakan amalan maksiat dan mungkar. Itu beza. Maka orang yang munafik ini menambahkan pertambahan sifat kenifakan mereka. Ada tak perbezaan? Ada. Orang yang beriman, setelah mana kita berada di dalam bulan Ramadan, sebelum tadi, ya, Ramadan ku tunggu mu datang, Ramadan mu datang ku tunggu. Lebih kurang lah 2 kali 5 kali 5. So bila orang yang beriman terujur, ya, terujur ni bahasa pelakon, bahasa artis, selebriti, tak apalah kita pinjam sekejap. Bunyi geli belum tiap, teruja dengan ada bunyi. Tak apalah, teruja ni dia ada passion, dia ada khairah, excited. Untuk apa? Untuk dia nak beribadat di dalam bulan Ramadan. Tapi bagi orang munafik, bagi dia Ramadan ini suatu kebencian sebenarnya yang disimpan di dalam hati. Dia tidak zahir. Orang munafik tidak menzahirkan kebencian dengan Ramadan. Hatinya Allah sahaja yang mengetahui. Ini nak ceritanya. Kalau kita duduk dalam bulan Ramadan ni, tak ada apa yang kita rasa perbezaan dengan bulan yang lain, itu tandanya orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Itu je senang mereka cakap, tuan-tuan. Bila mana Ramadan ini tak tersentuh, artinya apa dia? Dia anggap Ramadan ni bulan syok-syok, nak pergi raya je. Dia nak duduk Ramadan ni sebagai satu jabatan untuk dia sampai kepada bulan Syawal. Berapa ramai jadi macam ni? Oi, aman. Yang menantikan menunggukan hari raya, Allahu Akbar.
Pelik kita akhir zaman orang Islam jadi macam ni tuan-tuan. Kecewa sungguh, sedih sungguh. Sedangkan nampak kalau di Palestin waktu ini, Gaza, bom macam-macam yang kita dengar 2-3 hari nampak bermula, tindakan ganas Zionis Yahudi laknatullah, mereka menyerang umat Islam yang sedang berada di Gaza di Palestin. Sedang umat Islam berpuasa, kita tak fikir apa yang sedang berlaku di sana. Suffering, penderitaan, kesengsaraan umat Islam di Palestin. Patutnya kita tutup buku untuk kita menyambut hari raya. Patutnya begitu. Bukan tak boleh raya, nak raya boleh, tapi ingat, kita nak raya tadi biarlah pada cara yang kita nak sambut. Kalaulah sampai peringkat awal Ramadan tak ada rasa kita dengan penderitaan, kesengsaraan umat Islam yang sedang berada di Palestin, maka ini tandanya kita hari ini menjadi umat Islam yang cukup lemah, tuan-tuan. Kerana itu kita nak ambil Ramadan ni selain daripada iman, maka mesti kita belajar sikit, ambil panduan sikit, semak balik apa yang sebenarnya kita kena buat dalam bulan Ramadan. Kemudian perbaiki kualiti mutu ibadat puasa kita. Kita tahu Ramadan ni bukan sekadar untuk berpuasa, tapi bulan kita bertadarus Quran, kemudian bulan kita bersedekah, bulan kita qiyamul lail, maka bulan kita banyak berbuat baik. Kemudian kita tutup pintu-pintu ruang-ruang mengadu domba, mengumpat, fitnah dan seumpama dengannya. Tapi kalau tidak ada asas dari iman dan ilmu, maka kita nampak kita jadi keadaan yang haga. Puasa kita kadang-kadang lebih teruk daripada bulan Ramadan yang lalu. Ini kenyataan. Ini kenyataan. Sampai peringkat ada orang yang nak masuk bulan Ramadan, dia tak ambil langsung kisah macam mana puasa yang sepatutnya aku berpuasa. Saya katakan begitu kerana apa? Bila mana bulan Ramadan dimula, soalan-soalan yang diajukan, macam-macam soalan yang diajukan. Saya 20 tahun lah, biar 20 tahun lah dalam bidang dakwah. Daripada awal sampai sekarang, masuk TV, keluar TV, radio, keluar radio, kemudian dalam pergi luar negara, berbalik daripada UK, Europe, program kepada dakwah jelajah Eropah. Kita tengok dan nilai macam mana perkembangan Islam, dakwah Islam yang berada di Europe, Europe countries, macam mana mereka berjuang, macam mana mereka beraktiviti, bagaimana mereka bergiat dengan Islam ni. Nak compare dengan kita hari ni, tuan-tuan, amat jauh. Jadi tak tutup terang je. Kalau pergi ke sana baru kita nampak Islam yang sebenar. Dia pun duduk di negara yang minority Muslim countries, bukan negara yang majority Muslim countries. Effort usaha mereka jauh lebih besar, bersungguh-sungguh dengan kita hari ini untuk menegakkan Islam. So mungkin barangkali kita dah duduk di sebuah negara, kita katakan negara Islam. So istilah comfort zone. Kita duduk dalam suatu keadaan tempat yang dah namanya Islam, negara Islam. So apa perlunya kita nak bergerak dengan bidang dakwah? Apa perlunya kita nak bergerak menyebarkan Islam lagi? Masjid dah ada dan seumpamanya. Sebab itu bila kita nampak program-program pengajian ilmu, tak ramai yang nak involve. Terutamanya yang sebutnya anak-anak muda. Anak-anak muda cukup sukar, susah, payah. Sebab bagi mereka tak ada apa nanti nak mengaji kitab-kitab agama ni, kitab fiqah, kitab tasawuf, kitab tauhid, nak buka kitab Syiarus Salikin, Al-Azkar. Apa ramai yang tak tahu bila dengar Syiarus Salikin, tak pernah dengar pun kitab Riyadhus Shalihin, tak pernah dengar. Kitab La Tahzan, tak pernah dengar. Kitab Matan Al-Ma'in, tak pernah dengar. Kitab Bahrul Mazid, tak pernah dengar. Walhal benda ni basicnya yang fardu ain. Nak cerita penyelesaian masalah hidup kita hari-hari. Bila tak kita cari ilmu tadi, nampak? Setiap dalam bulan Ramadan, baru saya di Nasi Lemak Kopi Go TV9 dengan Fizo, dengan Faizal Ismail. Soalan dia bertanya apa dia? Antara soalan, Ustaz, apa dia koridor batal tak puasa? Soalan tahunan. Bila datang di Ramadan, Ustaz, koridor batal tak puasa? Batal Ramadan koridor. Batal koridor Ramadan. Soalan status macam tu, koridor batal tak puasa. Tu nak cakap apa? Yang kedua, Ustaz, kentut batal tak puasa? Kentut batal tak puasa? Kemudian apa dia kepik kuku, petik kuku ni, batal tak puasa? Ustaz, cabut koridor, batal tak puasa? Ini cara yang kita nampak, standard hari ini, pemahaman Islam yang ada pada orang Islam di dalam negara kita
kategorinya kategori lemah juga. Jadi serius, benda ni cukup kritikal hari ini. Sampai peringkat, ada baru ni umur 50 tahun, Ustaz, darah nifas apa dia, kena mandi hadas ke tidak? Darah nifas, kena mandi hadas ke tidak? Nak kata betul-betul. Hari ini kita kena tengok balik, kita mengkoreksi diri. Kita nak biar anak kita esok umur, anak kita umur 25, 30 tahun, dewasa esok nak kahwin, dia tak tahu macam mana nak mandi hadas, dia tak tahu nak berwuduk, dan dia di antara orang yang tak pernah mendirikan ibadat solat. Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Jangan kata benda ni perkara yang mustahil, bukan impossible, tak possible. Benda ni tuan-tuan memang dah berlaku pun hari ni. Kajian kata Profesor Dr. Muhayya, ya, dalam radio IQ, apa kata Prof Muhayya? 85% hari ni umat Islam di seluruh negara tak sembahyang 5 waktu sehari semalam. 85% tak sembahyang 5 waktu sehari semalam. Allahu Akbar. Takut tak takutnya kita the next generation apa akan jadi hari ini. Patutlah bila mana interview pasangan yang nak berkahwin, ada yang langsung bagi tahu saya tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Ada yang tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Walhal tengok muka Melayu Muslim, tapi apa yang kita kata dia Muslim, apa yang pengisian dia, apa pengamalan dia, apa yang dia faham, apa yang dia tahu tentang Islam. Kalau sekiranya macam inilah keadaan kita hari ini, 85% yang tak semayang 5 waktu sehari semalam. Kalau habis 10 juta, let's say kita kata 10 million, 10 juta umat Islam di Indonesia, bermakna kalau 80%, 8 juta tak semayang 5 waktu. Bahkan mungkin semayang maghrib, Isyak tak semayang, tak ada orang munafik di antara semayang Isyak dia pun tak nak ataupun berat nak semayang. Satu lagi subuh tanda munafik. Orang munafik tandanya lebih daripada 50 tanda. 50 tanda lebih kuat. Ini yang saya sebut sebahagian. Subuh dengan Isyak orang munafik cukup berat. Cuba tanya balik. Tidak. Oh, tapi kalau nak pergi nak main apa dia, futsal, gelagak futsal, game pukul 3 petang, pukul 2 dah pacak lah. Bila nak main bowling, bowling pukul 9 pagi, pukul 7 dah ada beratur lah kan. Nampak? Perangai kita. Macam tu juga badminton, pukul berapa? Court badminton, gelanggang futsal, nampak masjid semua tak nampak. Terus terang dekat bukan orang sini. Ni Jamaica di Angola, mereka jauh sikit lah. TV nampak Brazil, Belasah, Jerman. Betul. Salah. Saya nak tengok CCTV tidak ni. Katanya suka juga sini bola. So kita tengok TV boleh. Nampak, boleh bangun, nampak awal pagi dah seawal pukul 2. Bangun, wake up, isteri pula kejut. Maka kadang-kadang suami isteri pula menonton bola sampai mengunyah kunci dan juga apa dia kunci dengan kacang nyanyi. Sampai kita kopi Pepsi Cola pula. Dia kata ini waktu dia masuk nak bang. Sekali lagi kita duduk sahur ni. Boleh kita bangun untuk tapi bangun untuk kita mengingatkan bagaimana sunnah Nabi SAW. Nak masuk syurga ni bukan perkara yang mudah, tuan-tuan. Kalau ikut Sayyidina Uthman Ibn Affan, dia 1 rakaat witir boleh khatam 30 juzuk Al-Quran. 1 rakaat 30 juzuk. Imam Asy-Syafi'i 1 hari khatam Quran siang dan malam sekali. Siang sekali malam. Sehari di dalam bulan Ramadan 2 kali Imam Syafi'i khatam Quran. Imam Abu Hanifah sebelum sahur khatam Quran. Abu Yahya sewaktu di penjara di Indonesia, ulama Indonesia meninggal 1981. Maka dalam penjara dia khatam Quran sebanyak 150 kali. Cuba kita tanya pada diri kita, saya tak mampu kita, macam mana kita nak hajar di syurga? Boleh-boleh jugalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lapor. Sadaqallahul azim. Dah lapor. Nun je dah lapor. Padahal baru buka puasa tadi, lapor benda je. Bukan lagi makan darah tadi. Nak cerita dengan Quran apa? Macam mana kita? Kita nak jadi ahli syurga ni. Bahasa syurga bahasa Arab, bahasa Quran bahasa Arab. Kita nak masuk syurga, Quran tak baca. Kita nak masuk syurga, tak peduli Quran. Kita tengok orang yang bukan Islam dan Muslim, kadang-kadang malu, tuan-tuan. Tengok macam Felixia.
Felix Yahya sebelum Islam. Tengok, malu kita dengan pakaian dia. Dia pun macam seorang dah tahulah ayat yang Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 30. Apa kata Allah? La yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Tak boleh nampakkan perhiasan bagi wanita melainkan apa yang zahirnya, iaitu apa dia? Fa asyara ila wajhi wa kafaihi. Muka dan tapak tangan saja yang boleh nampak, yang lain semuanya aurat. Felixia dia pakai dengan kerudung, dengan tudung, kemudian dengan baju kurung, dengan jubah. Allahu Akbar. Tengok amoy dia cantik, amoy tu kenal Ustaz dia tengok. Itulah kan, bila ada rezeki lah. Tengok dah ada tu kan, tak ada masa, tak ada harapan apa kan. Itu nak cerita dia. Bila dah masuk Islam, bukan setakat dia nak masuk Islam tak. Dia kata saya nak menjadi sebagai seorang pendakwah, boleh berdakwah pula di dalam Islam. Ini kita boleh tabik spring. Kita selalu lah orang yang macam ni ingat senang. Sebab dia masuk Islam tu dia kaji dulu. Dia tengok dulu apa yang ada dalam Islam. Kalau dia masuk Islam kerana orang Islam, tak jadi. Kalau dia masuk Islam kerana orang Islam, ramai. Ada satu mu'alaf di Masjid Negeri InsyaAllah jumpa. Dia kata, kenapa? Dia kata, Ustaz, saya bila bercampur dengan apa dia Muslimah, mana kata wanita-wanita Melayu lah, orang Islam, saya tak tahulah, saya tak boleh tahan Ustaz. Kenapa? Mula-mula okey, lepas tu lama-lama wanita Melayu ni Ustaz, dia banyak mengumpat kata orang, dia tengah orang. Dia cakap direct dengan saya. Saya dah cuba usaha dah berdamping dengan orang Melayu Islam ni. Bukan kata semua, tapi boleh kata kebanyakan suka mengumpat orang, mengata orang, menghina orang, kemudian bukaan orang. Nampak? Satu orang perempuan muka. Malu rasanya. Dia boleh sebut macam tu. Ini maksud kata apa dia? Kita kalau kata Melayu Islam, kita kata Melayu sajalah. Islam nanti dulu. Islam itu bukan hak milik orang Melayu tak. Islam itu bila mana orang Cina, orang India, Iban, Kalizan dan seumpama dengan bila mereka meluk agama Islam, mereka nak menghidupkan Islam, maka mereka juga Muslim. Ini kena renung balik pada diri kita. Sebab kadang-kadang tindakan kita tak sinkronis, tak epa dan tak parallel, tak sama dengan apa yang kita ucapkan. Kerana itu kata ulama Mesir, Syekh Muhammad Abdu, aku pergi ke Perancis, aku nampak Islam tanpa Muslim. Aku balik ke negara aku Mesir, aku nampak Muslim tanpa Islam. Dalam maksudnya, pergi sebuah negara kafir, nak tengok orang Islam payah, tapi kenapa ada Islam di situ? Tuan-tuan nak pergi Perancis, tuan-tuan nak pergi England, tuan-tuan nak pergi Scotland, tengok macam mana negara mereka. Kalau di UK, Scotland antara negara yang paling bersih. Siapa dah pergi tahu lah macam mana keadaan di Scotland. Masya Allah, cukup hebat ya. Kebersihannya kita tak boleh lawan. Kebersihan sungai, kebersihan jalan, tepi jalan, sampah sarap di belukar-belukar ni tak ada. Cukup nin macam putih ya, bersih sungguh, clear tuan-tuan. Bila pergi ke London, kita tengok bila ada orang Islam di situ. Kita mungkin barangkali ada yang dah pergi, kalau tak pergi cuba pergi tengok. Itu dah saya cakap di Oxford Street, kemudian di Paddington Road, kemudian di mana lagi, Edgware di Oxford Street, kemudian di Paddington. Ini ramai orang-orang Islam, tak kira lah Turki, Arab, Pakistani, Melayu dan sebagainya. Mesti ada kotoran sampah sarap. Tapi kalau pergi Bayswater, tempat orang putih yang tadi ramai, yang ni jangan orang Melayu ataupun orang Islam ada, di situnya kebersihan cukup terselah dan menyerlah. Kenapa boleh berlaku macam tu? Kadang-kadang rasa malu. Begitu juga di Paris, nampak Allahu Akbar. Kalau pergi Saint Denis ni tempat orang Islam ramai ya, banyak kotoran. Tapi bila pergi tempat orang yang bukan orang Islam, ada bukan orang Islam ramai di situ. Contoh di kawasan Eiffel Tower, kawasan pelacuran lah. Tengok di situ sungai dia, mana ada macam sungai Gombak, macam sungai Gelang kan? Itu sungai Gombak, sungai Gelang bukan kata tikui bangkai anjing, boleh bangkai kucing, bangkai orang banyak. Itu cerita sungai kita. Di sana Allahu Rabbi, cukup bersih, cukup cantik suasana pemandangan. Mereka beramal seolah dia kata Syekh Muhammad Abdul, mereka beramal dengan Islam. Nampak? Di Germany,
Celah sampai kita mau tengok bagaimana tandas-tandas toilet public toilet. Standard toiletnya di stesen Petropam je R&R. Macam tu je. Depo punya teknologi, auto flush, kita pun sini ada, pakai sensor. Kita bangun kemudian auto flush. Kelas sini pun ada, tak apalah. Yang kedua, teknologi depo punya lapik mangkuk tandas tu boleh berpusing. Lepas kita bangun tu, mangkuk tu berpusing. Saya mula jakun juga, berat juga sampai situ baru sampai. Buat hal ni kan, buang air besar pula tu kan. So bila mana ada habis, kita bangun auto flush apa semua, dia punya lapik tu berpusing. Dia bunyi lagi. Hal ni kita dah mengaji di Darul Syifa, Dr. Arudin. Takut ada gangguan jin berdarah-darah. Rupanya memang betul teknologi rakam sempat rakam seminit 2 minit. Dia berpusing rupanya dia nak dry kering. Kita bila mana tandas dulu, yalah kita punya punggung tu macam-macam lah kan. So gedi macam-macam lah kan. Dari kuman ni. So dia pun jaga sungguh orang yang kemudian the next datang. So tak ada masalah. Kering dry tak ada masalah. Kita kalau buat di negara kita, PJ insya-Allah try dulu lah kan. Buat di PJ insya-Allah. Tak tahu berapa hari boleh tahan. Yang ada pun Allah jenuh nak display tuan. Bolehlah jaga kebersihan tandas. Tak peduli al-bantayun wal sapuyun wal balun. Itu cerita orang kita. Excel pintu toilet ataupun mana-mana kita boleh cabut. Punya kanal yang orang Malaysia ni cuma tak digelar teroris je tu kan. Tak tahu cakap, tak tahu nak apa. Kan, kita Cina ke India tak kira, Melayu kita tak kira. Ni, penyangkut ni. Kita kan bila buang air besar ke belai buat kecil, buang seluar, maknanya nak gantung seluar dalam apa semua. Kita tengok pening tu, benda tu pun tak ada hilang. Betul yang Syuib sebab tu kata pening. Elok bagi tahu pada Syuib, bagi tahu satu Malaysia, pening. Ni sebenarnya kita pening. Macam mana kita sebagai sebuah negara Islam perangai tak sinkronis, tak sama dengan apa yang kita tadi sebagai orang Islam. Kita tak tahu lah orang Cina ke India yang balun sampai patah. Tak, memang macam tu. Banyaknya macam tu lah. Kemudian dengan tanda ya Allahu Akbar. Kita tengok di negara Mesir, apa yang pergi Mesir di Kairo, di Kairah ni, bau hancing ni biasa. Bau hancing biasa. Macam di India ni mana-mana tempat bau hancing busuk. Kan, sebab apa dia? Untuk Mesir ni sebuah negara Islam. Roti yang mereka buat, mereka boleh letak tepi-tepi jalan. Mereka boleh letak tepi jalan ngap-ngap, untuk kena darah balon. Kita tengok geli nak makan habuk, lori, habuk, bah, macam-macam. Mereka selama al-batayun wal sapuyun wal makanul wal licin. Jenis mereka nampak Mesir. Driving, pemanduan, tengok macam mana. Saja nak sebut benda-benda yang macam ni supaya kita nampak, supaya kita boleh terhubung cross jauh sikit menunduk overseas. Depo walaupun barat, tapi depo punya cara pemanduan cukup cantik, kemas. Kalau sekiranya kamu lori kamu duduk belah kiri, itu kamu punya lane lorong kamu. Kamu tak boleh motor, so kamu letak diri kamu di belah kiri, paling kiri sekali. Tapi kita nampak di Bukit Lanjan, lori dengan lori nak potong, tak ada raya kan. Kita belakang, bukanlah kita nak belakang sombong, tidak. Tapi kita tahu dia lori yang sama berat, lebih kurang saiz, kemudian nampak lebih kurang muatan. Buat apa nak foto, bagilah orang belakang. Kamu sedar diri lah. Kamu berat, kemudian kamu ikutlah lane yang dah disedia. Tapi di sana cukup profesional. Kalau lori tadi tak boleh potong, so bagi orang yang memotong untuk lain kanan sekali, kita kadang-kadang kancil 850 senang berok, dia duduk lain kanan. Kita kata relax, brother, relax. Betul-betul kita kata buat dia merendah brother ni. Maybe duduk senang berok sampai isyak ukur di bulan Ramadan ni. Baru semalam dia nampak di highway Kesas. Selangor rok, duduk di tengah-tengah lane tu patut orang potong. Dia naik maybe sengaja Melayu kita anak muda. Buat tak tahu Selangor je. Letak tangan di luar kemudian merokok. Tu yang saya cukup benci, dia menyampah betul keluar anak muda. Cukup sombong, angkuh. Dia punya stylo tu, trend tu macam tu. Dia seolah macam dia orang yang hebat. So kesamsingan dia tunjuk pada orang lain. Ini nak bagi tahu pada anak-anak muda kita, jangan buat macam tu. Kalau kamu pergi negara barat, kamu tahu macam mana keadaan. Ya, orang yang di sana walaupun kapiak ni, tapi dia pun tak perangai macam kita sombong. Dah tak kuasa buat dia meredah menghisap rokok macam tu. Dia kata, ya Allah, hari ni punya keadaan dalam negara kita. Sebab
Macam mana tak berlaku macam ni, minta maaf sebut Kalau ambil daripada keadaan sosial yang ekstrim hari ini, berlaku penzinaan yang cukup banyak. Tahun 2011 saja di JPN Putrajaya, saya dapat maklumat daripada pegawai yang buat statistik, ada program di JPN. Ustaz, saya yang rekod, yang mendaftarkan anak-anak luar nikah di seluruh negara. So Ustaz, jangan terkejut Ustaz, within 1 year Ustaz, within 1 year, setahun anak luar nikah sejumlah 240,000, hampir 10 juta. Every year tak kurang 200,000 hari ni anak luar nikah. So kalau kita bahagi sebulan, sehari 1 jam, berapa anak luar nikah? Sehari hari ni kalau jumlahnya 240,000, hampir 10 juta, tak kurang sehari 80 bayi luar nikah yang lahir. Setiap hari, bayangkan, kalaulah ini anak yang lahir, so the next generation yang akan datang, apa yang kita nak harapkan lagi anak-anak kita? Sebab mereka tak ada bapa, tak ada istilahnya, tak ada mak, tak ada bapa. Lahir daripada kancah zina. So bila mana zina, ada responsibility, kebertanggungjawaban mak dan bapa. So parents tak ada. Apa yang berlaku, mereka hidup bebas. Tak ada pendidikan agama, nak hantar ke sekolah kafir, nak mengaji agama. Dan kebiasaannya, bila anak luar nikah, dia pun ni sedikit keadaan dia berliah daripada anak-anak yang lahir daripada perkahwinan dan pernikahan. Cuba tengok anak luar nikah, jenis deki, bengap, tak dengar cakap, cukup hebat. Dia punya petunjuk yang kita boleh nampak. Bila lahir anak luar nikah, setahun 10 juta, setahun 10 juta. Habis itu yang ada di dalam negara kita, so mereka menjadi penyumbang kepada negara sosial yang lebih banyak lagi. Siapa kita nak jadikan sebagai suatu orang yang patut bertanggungjawab? Tak ada orang lain melainkan kita sendirilah, tuan-tuan. Melainkan kita sendiri. Dan yang kedua, barulah ambil pada sistem yang nak mengatur kehidupan manusia. Kalau sekiranya hari ini itulah keadaan yang berlaku, akan datang 20, 30, tak tahu nak cakap, tak nak harap. Itu belum cerita lagi di pusat Sereniti, yang majoritinya adalah orang Melayu kita yang masuk. Sebab kenapa dadak? Ini walaupun kita nampak perkara ini macam tak ada apa, seolah macam disembunyikan oleh pihak berkuasa, pihak polis. Betul, saya tak nafikan. Dan contoh di Sungai Buloh, baru ada program dengan IPD Sungai Buloh. OSPD bagi tahu, di antara gejala yang sedang hebat hangat hari ini di Sungai Buloh ialah anak-anak yang budak primary school bukan secondary school, mereka terlibat dengan kes cabul. Ustaz, budak kata OSPD darjah 5, darjah 6, darjah 4 dah pandai meraba punggung kawan dia, dah pandai meraba titik kawan dia. Nampak? Ini cerita budak yang duduk di mana? Primary school, bukan secondary school. College, university dah besar. Yang ni kecil lagi. Apa yang telah berlaku, yang sedang berlaku? Sedangkan kita ada masjid, sedangkan kita sembahyang, sedangkan kita puasa Ramadan tiap-tiap tahun. Tapi kalau ini yang berlaku, artinya terlalu banyak lagi yang perlu kita mengkoreksi diri kita, tuan-tuan. Mungkin barangkali sebab kita tidak mengendahkan peringatan-peringatan Allah yang disebutkan dalam Quran ini. Dia ada ayat-ayat tabsyir, dan yang kedua dia ada ayat-ayat tanzir. Ayat-ayat tabsyir yang berita gembira, news yang gembira kepada orang yang beriman. Yang kedua ayat-ayat tanzir, Allah nak bagi satu peringatan kepada orang yang lalai dan cuai, yang lupa kepada Allah. Sebab bila mana berlaku apa yang kita buat tadi, yang saya sebut, kemungkaran, kemaksiatan, bukan satu perkara yang mustahil. Bosnia Herzegovina 2 years, Serbia dan Croatia ambil tempoh 1995 to 1997 yang dikatakan negara Islam Bosnia Herzegovina. Malangnya, tuan-tuan, Islam I think so. Bila ditanya yang Muslim, I think so. Ini Islam I think so ni mengakibatkan Bosnia 2 tahun Serbia dan Croatia ambil padang jarak, padang terkukur, habis. Dia peganyang, dia pebalur umat Islam. Yang perempuan-perempuan dia rogol depan suami, depan anak-anak, depan keluarga, dan seterusnya mereka bunuh sembelih umat-umat Islam. Kita nak menjadi macam tu, tuan-tuan, one day nanti. Ini bukan perkara yang mustahil, but possible. Kalau Allah nak jadikan negara kita seperti mana negara Bosnia Herzegovina. So cerita perang Bosnia habis. Ada satu magazine English, dia kata pada, it is not a time for us to talk about Bosnia Herzegovina.
But it is a time for us to think who will be the next. And among political observers, they say Malaysia may be the next. Maka saya sebut magazine tersebut hari ini jangan kita sebut, jangan kita sembang cerita dah pasal bosnya. Dah habis dah pandang jawab, pandang terkukur. Dan hari ini maka disebut hendaklah kita fikir the next. Negara mana pula bakal menjadi negara Bosnia? Tapi berdasarkan fakta dan data tadi, sebab kita tidak menjaga muruah. Muruah ni kita ada harga. So kalau agama dia ada harga muruah agama. Kita orang Islam dia ada muruah harga diri kita sebagai Muslim. Kalau kita tak jaga diri kita sebagai orang Islam, ibadat kita buat main-main, Ramadan kita tak ambil pengajaran, maka sama jugalah apa yang telah berlaku di Bosnia. Andalusia, sebelum tu, lama dah Andalusia, 800 tahun Andalusia, sebuah kerajaan Islam bermula tahun 92 Hijri sehingga 892 Hijri. Siapa nak pakai pula negara ni? Tak boleh Zalim syok diri. So nak sebutnya 800 tahun Islam bertapak di Andalusia. Akhirnya musuh Kristian Nasrani, mereka menggunakan senjata yang cukup halus. Mereka mula bagi rokok secara percuma pada orang Islam. Yang kedua, arak secara percuma kepada orang Islam. Yang ketiga, mereka mainkan muzik. Mulalah umat Islam dah tak mengaji Quran. Tak adalah nak lagu-lagu nasyid. Ya Rasulullah, dalam mengenalmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Mana beda? Engkau teguhkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Cakap tu yang percuma lah, lebih tuan boleh bayar lah. Masih nak hauk dalam puasa nak keluar sama ni, masih nak hauk tu kan, hauk tu, tinggal tu kan. Betul buat aku. Nak ceritanya, mana lagu ni dah? Itulah diulang balik. Jujurlah sayang, aku tak mengapa, biar semua ikuti bunyi lepas. Ni everyday early morning ni yang apa dia public ke benda, public checknya ke, public check Slovakia, Allah. Ni hari-hari. Dulu lagu-lagu yang tu dah beda, tidak. Yang dulu bukanlah sekarang, dulu dikandang sekarang ku disayang. Dulu sini tersangkut rosak pula. Lalu pula makan yang sedap pula. Yang kita sambung lagi. Nak cerita tu dulu. So sekarang dah tak ada lagu tu, mari buat lagu Syekh sayang apa khabar denganmu, tu pula dah. So hari ni nampak kita syok solo kan. Jadi bila mana kita nampak, itulah sebagai senjata orang-orang yang bermusuh Islam. 3 tadi, arak, rokok dengan muzik, nyanyian. Akhirnya kerajaan Islam Andalusia 800 tahun tumbang sampai hari ni tak bangun dah. Barcelona dengan Real Madrid yang orang suka dengan bola, klub bola yang hebat. Di Spanyol. So dulu Andalusia, sekarang Spanyol. Dah tak ada Andalusia, kerajaan Islam dah tak ada. Yang hanya tinggal ialah syarikat haji dan umrah Andalusia, Ustaz Datuk Dok Cengah punya. Yang itu, syarikat Andalusia, Ustaz Dok Cengah yang ada. Yang lain habislah tuan-tuan. Siapa lagi yang kita nak harapkan pemimpin Islam, negara Islam yang nak tolong, yang nak bantu kekuatan Islam yang berada di Palestin, di Gaza. Allah sedih. Hari-hari macam ni punya keadaan, dia pun bukan nak ada makanan, mana ada minuman, makanan teruk. Apa yang diperlawakan hari-hari, aina jundul muslimin, aina jundul muslimin. Maksud dia apa dia? Mana tentera-tentera Islam? Mana tentera-tentera Islam? Aina anta abi, aina anta ummi. Mereka meraung mak mereka, bapak mereka ditembak depan mata mereka. Mereka menyaksikan, we saw with my own eyes. Mereka tengok depan mata mereka sendiri. Kami tengok
bila mana bapa dan ibu kami ditembak oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihi. Ini sikitlah kita nak tersentuh hati sewaktu kita berbuka puasa, insya-Allah. Sebelum mengakhiri kita nanti sama-sama doa dan juga aminkan mudah-mudahan sedikit doa yang kita hadiahkan, yang kita terbangkan, insya-Allah mudah-mudahan ke Gaza dapat sedikit mengurangkan keperluan dan juga penderitaan orang Islam yang sedang didertai oleh Zionis laknatullah alaihi, mudah-mudahan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk tazkirah ataupun ceramah saya dalam program yang telah dianjurkan oleh pihak Yayasan Selangor. Dan terima kasih juga kepada sekali lagi kepada Tuan Ismail Idris selaku usaha menyebut saya untuk menyampaikan ceramah. Saya rasa kali yang kedua saya datang ke sini. Alhamdulillah kehadiran nampak petang ni ramai kaki tangan. Tak kurang 3,000 ada nampak, alhamdulillah. Masuk dengan jin dengan mereka yang ada ni okeylah. Mendapatkan ukhuwah dan kita dapat membentuk satu persefahaman teamwork di dalam kerja. So cooperate, work together in family, yang kita nak wujudkan insya-Allah. Mudah-mudahan daripada pemimpin kita yang ada, daripada orang yang organize, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat redha dunia dan juga dapat redha akhirat kelak nanti insya-Allah. Sebelum saya mengakhiri, ni yang saya nak promosi minyak yang saya bawa ni namanya minyak Raihan Syifa. Minyak ni saya import daripada tanah Arab Dubai. Dan minyak ni minyak wangi, bukan minyak penyong, bukan minyak kelapa dara. Minyak ni minyak original, minyak wangi dan bau dia sedap. Dia dah pakai, dia kata baru perjalanan perfume Body Shop. Alhamdulillah, lembut soft bau dia. Dan yang kedua dia telah disyifa. Ni lain daripada yang lain. So disyifa, dibaca ayat Quran, dijapil, doa, selawat-selawat syifa dan sebagainya oleh berbagai tubuh kita, yakni Ustaz Datuk Ismail Qamus. Jadi Ustaz Ismail Qamus yang syifa, alhamdulillah dekat ni setahun di pasaran 100,000 botol laris macam boleh pisang panas. Saya tak tahulah di yayasan ni macam saya di M Insurance di Bali, PJ tadi, alhamdulillah alhamdulillah banyak yang beli dan juga ada 2-3 wanita muslimat yang terus tumbang. Baru pegang menjerit kemudian tumbang. Minum pula saya nak syifa budak dia pun pada waktu itu. Sebab dia pada gangguan. Baru pegang, belum pakai lagi, baru pegang di tangan. Ustaz, ni nak tumbang dah. Berjangkit-jangkit pula, sampai seorang. Tenang kita tadi di M Insurance tadi. Maksud kata ada gangguan walaupun bulan Ramadan. Jangan kata Ramadan tak ada jin. Ada dengan kita. Damping. So kita kalau tak usaha nak menjauhkan, takut dia melarat. Yang pertama, adalah testimoni macam-macam dah. Ada di Johor, baru dengar nama Datuk Ismail Qamus dah tegak naik ke rumah meremak. Dia tanya saya, Ustaz, waktu saya dengar Ustaz sebut nama Datuk Ismail Qamus tadi, tiba-tiba bulu rumah saya naik juga Ustaz. Kenapa Ustaz? Saya kata Datuk Ismail Qamus ni pengasas pengamal perubatan Islam. Dulu dengan Datuk Dr. Harudin. Jadi jin dan keluarga jin kenal makcik Datuk Ismail Qamus ni. Intinya saya ada kecil ni Ustaz. Dia kata beri buang macam tu lah makcik. Kan? Makcik nak 6 botol. Takut macam tu. Dia dah tahu dia cari dia minum tu. Kita dah tahu. Di Ulu Kelang Muslimat 10 botol dia boleh pegang pun menggigil nak pengsan. Di Subang Bestari dia cari depan saya juga. Saya tengok sendiri depan mata saya menggigil pengsan tu. Di Percetakan Nasional macam tu juga dibuka dia menjerit. Itu tanda ada gangguan. Kadang-kadang muslimat ramai bangun pagi tengok lebah betis, lebah di lengan. Tengok lebah. Kemudian yang isteri tadi tunjuk pada suami. Bang, apa lebah ni? Kata suami, abang tak gigit pula macam mana? Itu bukan lebah, yang tu pelesit baik. Itu buat hal. Yang itu jin, yang namanya sejenis jin pelesit. Memang pelesit ni jin. So jangan biarkan. Tapi dia tak ada pada orang lelaki. Ada orang lelaki muntah jin, tak nak jin kan. Ini cerita perempuan. Banyak yang bangun pagi lebah kan. Itu bila lebah dia bangun pagi tu. So alhamdulillah minyak ni pun dah ada dah testimoni ni. So sapu dekat tempat-tempat tadi. Dan di Teluk Intan baru ni di Perak perempuan nak kahwin lagi 2 hari sebelum Ramadan. Nak kahwin lagi 2 hari tiba-tiba tak nak nikah dia beritahu kepada bapa. Sebab mungkin bakal orang buat sihir. Ini pun untuk pelindung daripada gangguan sihir, sangka, ain dan macam-macam lagi lah. Lepas tu malam tu bapak dia dah diberi dengan saya. Cari sapu, pagi besok tanya anak dia. Nak nikah dah besok. Dia ambil banyak lah, siapa kata nak kahwin. Apa dia kata? Anak dia kata,
kata, ya abah, ya, saya nak kahwin. Bukan lagi nak kahwin, saya dah tak sabar nak kahwin, kata anak dia. Itu dengan izin Allah mudah-mudahan ya. Yang kedua untuk apa? Untuk anak-anak, anak yang keras hati, yang degil, kemudian anak yang nak lembut hati, penerang hati, nak kuat hafalan. Kali dekat kepala sendiri-sendiri, sapu dekat kepala dan sendiri-sendiri, insya-Allah. Fatihah sekali, selawat 3 kali dan niat. Ya, yang tu untuk anak. Alhamdulillah banyaklah. Ustaz, anak saya senang dah bangun subuh. Ustaz, alhamdulillah anak saya dah kuat dah hafalan dia, pergi sekolah matematik senang dah. Kemudian Ustaz, alhamdulillah anak saya tak melawan dah. Ini sedih dah masalah anak dia. Tidak Ustaz, melawan macam Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li. Allah, kaki tangan naik sekali. Izin Allah, alhamdulillah di sejak 19 insya-Allah. Lepas subuh anak dia datang sujud minta maaf. 10 tahun lawan mak bapak. Seminggu mak dia pakai dengan izin Allah, niat dengan yang baik. Alhamdulillah mudah. Dan juga anak-anak yang jenis kerap nangis malam. Kata anak cucu lah, kata cucu anak kan. Suat profesor UiTM Syahlam, malam tu cari anak nangis. Pagi besok telefon, Ustaz, alhamdulillah boleh hantar 10 botol lagi tak UiTM Syahlam. Allah Ustaz, alhamdulillah kagum Ustaz. Terus dia anak saya rasi semua. Yang bukan dekat anak, mak anak yang belum nangis dengan malam itu capek. Kemudian anak yang belum lagi jodoh. Itu pun insya-Allah ya dah ada testimoni. Bukan dekat anak, dengan kita nak jodoh sekali lagi boleh. So jodoh nak kena mandi, nak kena mandi. Ambil 3 kali mandi lah. Buat suku-suku 1/3, 1/3 ambil, pancur masuk dalam air mandi. Mandikan. Fatihah, selawat 3 kali dan niat. Ada testimoni daripada Kemamang, Terengganu kita. Ya. Daripada Terengganu, telefon, alhamdulillah Ustaz, selepas saya mandi tapi bukan besok itu dapat tak? Dalam 2 minggu lepas tu dia kata, alhamdulillah Ustaz, dah kenal dengan seorang, alhamdulillah, tapi dah rancang untuk nikah dan kahwin. Ini cubalah ya, siapa yang nak jodoh dan nak jodoh sekali lagi insya-Allah. Itu kena mandi. Dan yang ketiga, ada masalah rumah tangga. Ini buat beranda masalah nak cerai dan sebagainya. Pun dah banyak dah alhamdulillah jenis suami balik malam pukul 2-3 pagi dengan izin Allah, alhamdulillah Ustaz. Dah tak keluar malam dah. Saya pula pusing pula tengok muka tak keluar betul. Itu staff MBSA Bandar Malaysia Alam ni. Itu alhamdulillah. Dulu mula-mula 2 botol, sekarang 6 botol beli. Kemudian ada masalah dingin dengan isteri. Sahabat saya jenis pun alhamdulillah ya, kalau tidak jenuh seminggu lari kerja tak nak, sebulan pun tak nak, bye-bye bang, lari. Faham kan? So sekarang ni minyak ni dipakai, dia kata dia pula lari, bini pula kerja. Ni siapa nak kerja dengan bini insya-Allah. Dengan siang malam. Lepas buka ni boleh lah. Pakat pergi bilik air, jangan bilik air. Tempat-tempat ni tengok botol bilik air, matangnya masuk bilik air. Cari sediakan. InsyaAllah lepas ni nak berlari-lari lah. Tapi mayang dulu lah mayang dulu. Dan di MMU Saipujaya ada kak tu, alhamdulillah. Telefon saya, seronok tu dia. Kita pahala tak seronok sangat. Mana tak seronok Ustaz? Akak beli Ustaz, punya Ustaz akak kawan Ustaz tadi mengejar tadi. Suami akak setahun lebih tak ada nafsu dengan akak. Tengok tak boleh sentuh apa, tidak. Derita Ustaz. Dengan izin Allah Ustaz, saya ambil minyak ni, kemudian urut kepala badan sampai ke kaki Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Suami akak bangun Ustaz. Dia qadak setahun lebih. Lega Ustaz akak. Ingat ceritanya. Tu dia suruh bagi tahu. Air ni tak payah cari minyak ikan belacok, minyak pati kawan. Minyak anak syipak cukup lah insya-Allah. Raih anak syipak ada. Yang itu ada masalah suami isteri. Dan akhir keempat, yang ada masalah badan sakit, pinggang, perut, apa dia, lutut, betis dan sebagainya, yang kebas kaki sebab dibanding penyakit go out apa dia? Gout penyakit gout. Okey, kemudian apa dia, migraine juga bagus. Ya, resung sampai dekat hidung. Okey, kemudian asma sampai dekat dada. Ya, baru di Johor, anak dia patah jari, diurut izin Allah, alhamdulillah, isteri tak patah dah. Ya, kemudian ada di Sarawak telefon, dia jadi badan marah, anak dara telefon Ustaz, alhamdulillah. Dia pakai minyak ni dah tak marah. Tapi kalau saya tak pakai, marah badan tu Ustaz. Dia pakai badan tu kan. Ingat ceritanya, ya, minyak ni multi-purpose, macam-macam. Ada yang dah diu, ngandung, pregnant tapi tak beranak. Jenuh air susu, bukan dekat minum, berendak dengan air susu, tak beranak-anak. Izin Allah, di kampung Jawa Kelang, sapu perut malam tu, besok pagi alhamdulillah, izin Allah, beranak dia. Pelaris perniagaan pun boleh, kemudian nak memagar rumah pun boleh, campur dengan air, kita masuk dalam bentuk spray di rumah insya-Allah, mudah-mudahan dia jadi pendinding daripada gangguan makhluk halus. So insya-Allah mudah-mudahan sampai berhajat sebotol 30, 2 botol promosi 50 ya. So sikit ada lagi tu, siapa cepat dapat ya, harga dia 1 botol 30, 2 50, 4 100. Tak ada duit, cari bendahari di Yayasan Sarawak. Jangan sapu di Yayasan Sarawak, itu benda dia.
Okey, sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sebanyak kita boleh berkongsi tentang ilmu dan kita doa sedikit. Okey, kita doa terus dengan doa berpuasa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana Syahadah menyinar kalbu, murni seharu namamu, hadir dari jelahan kekalutan kalbumu itu. Nur syahadah telah tertulis pada waktu dan juga takdir. Di antara seribu engkau yang terpilih. Sejernih embun